Aisyah Razak. Awak ajak saya ke rumah. Tak takut ke teman lelaki awak sedar? Takut apa? Dia kerja hantar makanan malam ni. Takkan balik. Aisyah Razak, awak, apa korang buat ni? Amir Iskandar! Kau kerja hantar makanan sepanjang malam? Kenapa balik awal? Kalau saya tak balik awal, macam mana nak nampak awak buat hal terkutuk ni? 3 tahun saya hantar makanan untuk biaya awak sambung belajar. Inikah balasan awak? Awak ni walau teman lelaki Aisyah, kan? Duit sikit yang awak dapat. Cukup beli stokin ni ke? Cukup ke tak? Apa kena mengena dengan awak? Awak sentuh perempuan saya. Saya bunuh awak. Saya... Tuan Muda Zulkifli, awak bunuh dia. Nyawa murah macam ni? Mati pun matilah. Beri sikit duit dah settle. Kita cari hotel. Sambung lagi. sakit. Miau. Siapa awak? Kenapa boleh ada dalam rumah kami? Tuan tak kenal saya ke? Saya Liana Sofia. Liana Sofia? Kucing saya? Kenapa awak jadi manusia? Darah Tuan telah sedarkan keturunan saya boleh bertukar bentuk. Tuan dah banyak menderita. Liana Sofia nak balas budi Tuan. Ini jam pasir naik taraf. Cuma letak barang biasa. Di bawah jam pasir ini, ia akan naik taraf jadi khazanah langka. Jam pasir naik taraf? Betul. Setiap kali lepas guna, jam pasir akan berehat. Barang dinaik taraf makin kuat, masa rehat makin lama. Tuan kena guna baik-baik. Khazanah ini Sakit, itu betul ke? Jam pasir naik taraf segala benda, sedarkan diri berjaya, penerangan kebolehan. Boleh naik taraf apa-apa barang, melalui evolusi naik taraf. Masa rehat, bergantung tahap barang, sila pilih sasaran untuk dinaik taraf. Antara muka sistem, Liana cakap betul. Cuba guna itu dulu. Sasaran dikunci. Patung kucing tua seramik rendah mutu sedang naik taraf.
naik taraf berjaya, jam pasir masuk masa rehat. Masa rehat 60 minit. Wah, emas ni tulen. Jam pasir ajaib ni pun betul. Zulkifli, Aisyah, korang tunggulah. Mulai hari ini, saya Amir akan guna jam pasir ajaib ini untuk jadi orang paling atas. Hello, sila masuk. Dua orang selamat jalan. Sila masuk, Encik. Hello, Encik. Hello, bos. Saya nak jual emas. Emas tulen? Adik, ini patung kucing tua emas tulen. Hah? Alamah. Kerja seni ini sempurna. Betul nak jual? Berapa nilainya? Hehe, bagus. Ya Allah, patung kucing tua ni tepat 1 kilogram. Alamah. Kalau ditambah dengan kerja seni ni, saya tawar. RM1,500 1 gram. Jumlah 1,5 juta ringgit juta. Macam mana? 1,5 juta ringgit juta. 1,5 juta ringgit juta. Adik. Saya pindah duit. Oh. Dah berjaya. Dompet makmur terima. 1,5 juta ringgit juta. Satu saat untung 1,5 juta ringgit. Kalau hantar makanan, berapa tahun nak kumpul? Aku mimpi ke? Baru je dapat 1,5 juta ringgit juta, kena hantar duit untuk nenek. Dia jaga aku sampai besar, tak mudah. Masa rehat 6 minit 27 saat. Masa rehat nak habis? Nak naik taraf apa? Oh, ada. Bos. Saya nak beli rantai tu. Ambil sendiri. Scan QR RM20. Wah, Amir Iskandar rupanya. Rupanya kau masih hidup. Kena pukul si tuan muda Zulkifli sampai gila. Sampai datang tempat sampah ni, kutip barang buruk. Barang rosak RM20 pun kau nak beli. Memang menyedihkan. Betul. Kau ni seumur hidup takkan bangun. Kau Apa kau tamparan ni? Balas untuk semalam. Kau pukul aku. Lagi berani tunjuk gaya, aku tikam mati kau. Kau jangan main-main. Jom pergi, Aisyah. Cepat pergi. Cepat pergi. Poi, jahatnya. Bos, duit untuk rantai. Saya sudah bayar. Sasaran dikunci. Rantai bermutu rendah. Sedang dinaik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir masuk waktu rehat. Masa rehat 60 menit.
Inilah rantai jet hijau di Raja. Kayalah. Apa? Ginseng gunung liar 100 tahun itu. Masih tiada stok? Pengarah Idris. Ini ubat penyelamat nyawa. Berapapun harganya, saya sanggup bayar. Saya suka yang ini. Keluarkan ini, saya nak tengok. Baiklah. Tolong awasi untuk saya, ya. Puan bijak memilih. Ini rekaan terbaru kami. Alamak. Saya nak yang ini. Amir Iskandar, kenapa kau ikut? Aku beritahu kau, jangan buat hal ya. Betul tu. Ini balai 1000 khazanah milik keluarga Hamzah. Kalau kau berani buat kacau, keluarga Hamzah pasti tak akan lepaskan kau. Ya, betul. Singkir, tak ada masa nak layan. Kalian berdua yang nakal. Kali ini saya datang untuk jual barang. Alamak, saya cakap dengan kalian. Boleh tak? Ini bukan budak tadi. Itu ke? Adik kau pergi dan kembali semula. Adakah tentang urusan tadi? Ada apa-apa yang kau nak tanya? Bukan, Bos, kenapa awak layan dia baik sangat? Dia bukan orang baik. Kedua-dua tuan, di kedai kami, semua pelanggan dialu-alukan. Saya harap kalian berkelakuan lebih hormat. bos. Saya datang lagi kerana dapat rantai baru. Nak minta nilai barang ini? Oh, anak muda. Barang yang kau bawa pasti bukan barang biasa. Cepat tunjuk. Baik. Bos, jangan kena tipu dia. Rantai dia tu, kami nampak sendiri tadi. Dia beli di gerai kaki 5 depan. RM20 je. Betul. Dia ni mesti nak tipu. Bos, saya nasihat. Langsung panggil polis. Tahan dia. Saudara Amir Iskandar, pelanggan istimewa kedai saya. Kamu berdua, kalau masih nak buat hal, jangan salahkan saya. Halau keluar. Dia pelanggan istimewa. Kalau dia boleh keluarkan barang mahal macam rantai itu, saya akan makan barang itu. Kau yang cakap, Ini legenda. Jade hijau di Raja. Ini kaca lut sinar terbaik. Jade hijau di Raja. Tuan Muda Zulkifli, ini mustahil. Dia beli barang kaki 5. Macam mana jadi jari hijau di Raja? Mungkinkah si tua tu silap pandang? Bos, kena tengok betul-betul. Jangan kena tipu si comel. Bawa manik kaca buruk. Tipu awak. Diam! Saya dalam bidang ni sudah 30 tahun. Apakah saya tak setanding kau, budak mentah? Anak muda. Rantai ini, kalau betul nak jual, saya rela. Beli dengan harga 5 juta ringgit. 5 juta ringgit? Oh, boleh deal. Tapi, sebelum itu, Tuan Muda Zulkifli, rantai emas awak ni, nak makan macam mana? Nak kukus ke? Atau masak merah? Perlu saya sediakan sedikit jintan putih? Jangan sombong sangat. Awak cuma bernasib baik. Dapat rezeki je. Siapa awak ni? Nak cakap pun tak layak. Pengawal! Pengawal! Keluarkan 2 orang. Yang buat kecoh ni, mulai sekarang. Masuk senarai hitam kedai. Jangan datang lagi. Bawa pergi. Jangan datang dekat. Saya anak sulung keluarga Zulkifli. Kamu semua, ayo. Lepaskan saya. Amir Iskandar, sial kau. Nanti saya tunjukkan. Nak ganas ya? Cepat pergi. Nanti ya. Siapa dia ni? Saudara Amir Iskandar. Ini kat nama saya. Tadi saya kurang ajar. Maaf banyak-banyak. Lain kali, kalau ada lagi barang-barang baik, bawa ke sini. Harga pasti puas hati. Wah, terima kasih bos. Aduh,
kita tambah kawan ya. Baik. Oh ya, bos. Saya tengok kedai awak ni. Nampaknya sengi hai man hao de. Tapi masa masuk tadi, awak asyik mengeluh je. Ada masalah ke? Saudara Amir Iskandar, maafkan saya. Sebenarnya ayah saya menghidap penyakit teruk. Dokter kata perlu ginseng gunung liar 100 tahun untuk panjangkan nyawa. Malangnya yang dijual di pasaran, kebanyakannya ginseng lobak ternakan. Ginseng lobak, manakala ginseng gunung liar 100 tahun sebenar, sangat sukar dicari. Wang pun tak boleh beli. Ginseng 100 tahun memang jarang, tapi ginseng biasa, banyak mana pun ada. Saya ada jam pasir naik taraf segala benda. Cuma naik taraf. Ginseng biasa ini. Bos, jangan risau. Saya ada saluran. Boleh dapat ginseng gunung tua macam ni? Saudara Amir Iskandar, ini betul ke nih? Itu ginseng gunung liar. 100 tahun tuh. Alamak, awak tenanglah. Serahkan pada saya. Esok, saya bawa ke kedai. Saudara Amir Iskandar, kalau awak betul-betul boleh dapatkan ginseng gunung liar 100 tahun, mulai saat ini, awaklah penyelamat keluarga Hamzah. Masa untuk saksi keajaiban. Sasaran dikunci. Ginseng ternakan sedang dinaik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir masuk mood rehat. Masa rehat 60 minit. Wah, benda ni rupa macam manusia betul. Patutlah nama ginseng. Tentang usia, rasanya dah ratusan tahun lah. Bos Hamzah, Saudara Amir, ginseng. Ginseng dah jumpa? Alamak, ayah saya tiba-tiba kritikal. Dokter kata nadinya lemah. Dia bimbang tak bertahan malam ni. tenang Bos Hamzah, ginseng dah saya jumpa. Betul? Bagus. Saudara, hantar lokasi. Saya hantar orang ambil. Baik. Abang, awak keliru ke? Ini ke orang pentingnya. Pakaiannya murah. Kalau dijumlah, tak sampai rantai anjing. Kita, apa barang bagus dia ada? Takkan lobak tepi jalan? Diam! Saudara Amir ini tetamu saya. Bukan tempat korang komen. Siapa berani cakap lagi? Jangan salahkan, saya tak beri muka. Tabib Agung Basri, ginseng ni saya minta dia bawa datang. Tolong periksa. Bagi sini. Cakap dulu, kalau ni ginseng lobak ternak, nyawa Tuan Hamzah tak dapat diselamatkan. Ini... Macam mana? Palsu ke? Kan saya cakap. Diam! Kepala akar bulat panjang, kulit tua berkedut dalam. Ini mana ginseng 100 tahun. Ini ginseng keramat 1000 tahun. Saya berubat lebih 60 tahun, belum pernah lihat ginseng sesempurna ini. Ini khazanah tak ternilai. Tak ternilai harganya. 1000 tahun. Cepat, siapkan kawah ubat. Ginseng ini segera dibuat ubat. Mungkin boleh selamatkan Pak Hamzah daripada maut. Nyawanya kembali. Saudara Amir. Saudara Amir, budi tak perlu kata. Kalau ayah saya lepas krisis ini, saya pasti balas budi. Cepat pergi. Baik.
Budak ini betul bawa balik ginseng 1000 tahun. Nasib baiklah. Entah, nasib buta je. Macam mana? Ayah macam mana? Ginseng berkesan tak? Pengarah Hamzah, guru dah cuba maksimum. Ganoderma ini khazanah langka, khasiatnya sangat kuat, tapi terlambat dibawa. Ini... Badan Pak Tua dah lama lemah kering, sekarang cuma sembur seketika. Guru kata, Encik boleh masuk, jumpa kali terakhir. Ayah. Anak derhaka. Anak tak guna. Ayah. Tabib Agung Basri. Anda ini tabib agung. Pasti masih ada cara lain. Betul tak? Saya merayu pada anda. Tolong selamatkan ayah saya. Berapapun wangnya saya sanggup bayar. Tolonglah. Alamak, pengarah Hamzah. Bukan saya tak nak selamatkan, cuma saya dah tak berdaya. Kecuali apa? ini warisan keluarga saya. 9 jarum pemulih muda. Kalau boleh guna semua teknik jarum ini, mungkin boleh ubah nasib. Malangnya, kitab perubatan ini naskah tidak lengkap. Dulu sebab perang, hilang beberapa muka surat paling penting yang ada teknik jarumnya. Sekarang kitab dah tak lengkap. Saya pun hanya mampu mengeluh. Ayah. Tabib Agung Basri. Kitab perubatan yang anda sebut tu, boleh tak bagi saya tengok? Alamak, anak muda, ilmu perubatan tradisional Cina sangat mendalam. 9 jarum pemulih muda ini lagi-lagi rumit dan halus. Awak orang luar bidang, janganlah nak masuk campur. Bos Hamzah, sekarang memandang tiada cara lain. Biar saya cuba, mungkin saya boleh lengkapkan kitab ini. Tabib Agung Basri, biar saudara saya ini cuba sekali. Saya merayu pada anda. Tabib Agung Basri. Baiklah, memandang pengarah Hamzah berkeras. Tengoklah. Naik taraf. Sasaran dikunci. Kitab perubatan kuno 9 jarum pemulihan yang tidak lengkap. Sedang dinaik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir memasuki masa rehat. Masa rehat 3 jam. Siap. Tabib Agung Basri. Bahagian yang hilang ini, saya rasa sudah saya lengkapkan. Anak muda, ilmu perubatan bukan main-main. Awak secepat ini, awak... Ini macam mana boleh jadi? Ini tak mungkin. Ini, kitab perubatan ini benar-benar sudah lengkap. Cuma tambah beberapa coretan saja. Tak ada apa-apa. Betul ke ni? Coret sikit je. Boleh lengkapkan kitab perubatan? Cepat, ambil jarum perah. Pak Tua ada harapan.
Ayah, Tabib Agung Basri, apa yang berlaku nih? Ayah. Air. Cepat bawa air. Air. Tabib Agung Basri, Anda memang tabib agung sebenar. Terima kasih. Sudah selamatkan nyawa ayah saya. saya dah tahu kalau tabib Agung Basri yang urus mesti jadi. Tak macam orang tertentu, cuma tahu buat sandiwara. Pengarah Hamzah, Wak salah orang yang patut terima kasih. Hari ini, kalau bukan anak muda ini, melengkapkan kitab perubatan, saya yang tua ini pun tak ada kuasa nak buat apa-apa. Dialah penyelamat Pak Tua Hamzah, penyelamat nyawa yang sebenar. Saudara Amir Iskandar, Kenapa hari ini jadi begini? malah awak juga selamatkan nyawa ayah saya. Budi yang besar tak terbalas. Terimalah penghormatan saya, Faiz Hamzah. Terlalu memuji, Bos Hamzah. Saya cuma beri sedikit bantuan sahaja. Tak perlu sujud macam ni. Saudara Amir Iskandar, ini cek 6.600.000 ringgit. Sedikit tanda hati. Sila terima. Kalau tak, saya tak selesa hati. Kalau begitu, saya terima dengan rendah hati. Anak muda Amir Iskandar, kitab perubatan yang awak sempurnakan sangat bermakna buat keluarga Basri. Patung gangsa akupunktur ini, pusaka keluarga kami. Hari ini, saya hadiahkan pada awak sebagai balasan. Terima kasih Pak Tua Basri. Patung ini memang bernilai. Bawa balik naik taraf guna jam pasir. Apa kesan ajaib nanti? Pusaka keluarga Tabib Agung Basri. Entah jadi apa, lepas naik taraf. Sasaran dikunci. Patung gangsa akupunktur sedang naik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir mula sejuk. Masa sejuk 6 jam. Ini, nampaknya, Raja aliran meridian tubuh manusia. Kalau jual khazanah ni, memang mensia-siakan anugerah. Tabib Agung Basri obses dengan perubatan. Kalau saya pulangkan, patung yang dah naik taraf ni, pada dia. Ambil peluang beri budi. Dapat lebih banyak rangkaian kenalan. Hello Amir Iskandar ke? Ada apa? Awak cari saya? Pak Tua Basri, saya baru ubah suai satu khazanah. Nak minta pandangan tuan. Ada masa tak? Ada masa. Anak muda Amir Iskandar, datanglah. Saya di klinik tabib nih. Sedia menunggu kedatangan anak muda. Datuk Saudara, kedalaman cucukan jarum ni susah nak kawal betul-betul. Dalam kitab cakap jarum masuk sedalam 3 bahagian. Tapi saya rasa daya cucuk tak kena. Ilmu akupunktur ni mana senang sangat. Kalau nak cepat maju, selain rajin berusaha, cuma ada patung gangsa jarum suci samawi yang dalam legenda boleh tolong awak. Oh, rupanya ini dia, anak saudara perempuan Pak Tua Basri. Lihat gaya dan penampilan. Agaknya dialah ketua syarikat wanita keluarga Basri. Yang cantik itu. Anak muda Amir Iskandar, bila awak sampai ni, tak beritahu pun. Cepat. Sarah, saya nak perkenalkan. Inilah dia yang saya sebutkan. Pulihkan kitab 9 jarum pemulih muda. Amir Iskandar si jenius perubatan tradisional Cina. Nanti, you akan banyak belajar daripadanya. Inikah jenius perubatan tradisional Cina yang Datuk Saudara sebut? Tak nampak macam jangan-jangan penipu jalanan? Oh, rupanya Encik Amir Iskandar. Waktu tipu Datuk Saudara saya, berapa banyak dah? Wah, Sarah, jangan biadab. Tak apa.
Lebih baik kita tengok barang yang saya bawa ni dulu. Kenapa Encik Amir Iskandar? Adakah awak ada khazanah yang sangat langka? Bukanlah khazanah yang sangat langka, cuman patung gangsa yang Pak Tua Basri berikan pada saya dulu, saya baiki sikit saja. Oh, Cuma patung gangsa buruk. Walaupun dah dibaiki, ia tetap hiasan rosak tak berharga. Apa yang istimewanya? anak muda Amir Iskandar. Alamah, patung gangsa akupunktur ini baru beberapa hari dengan awak, tapi dah dibaiki sempurna begini. Sungguh luar biasa. Ini. Inikah patung gangsa jarum suci samawi yang hilang sejak 1000 tahun lalu? Encik Amir Iskandar, maafkan saya. Saya mohon maaf atas sikap kurang ajar tadi. Wak memang hebat. Nilai patung ini tak ternilai harganya. Atas nama keluarga Basri, saya sanggup beli dengan 19,8 juta ringgit. Adakah awak bersetuju? Tak usah. Patung gangsa ini memang hak Pak Tua Basri. Saya cuma kembalikan pada pemilik asal. Tak boleh terima wang? Tak boleh begini. Sama sekali tak boleh. Anak muda Amir Iskandar, ini khazanah tidak ternilai. Keluarga Basri, mana boleh terima anugerah besar ini percuma? Sama sekali tak boleh. Encik Amir Iskandar mulia hati. Sarah amat kagum. Tapi keluarga kami tak boleh mengambil kesempatan daripada awak. Kalau awak tak mau bayaran, kami pun tak berani terima patung ini. Memandangkan Cik Sarah Basri dan Pak Tua Basri dah cakap macam tu, kami akan beri harga yang lebih rendah, sekadar simbolik. 30 juta pun sudah merendahkan patung ini. Kalau tuan masih nak beri percuma, keluarga Basri kami tak boleh tak tahu terima kasih. 29,990,000, boleh tak? Oh, ikutlah kata Cik Sarah. Bagus. Bagusnya. Alamak, terbaiklah. Anak muda Amir Iskandar, bukan setakat ilmu perubatan tuan hebat. Kemahiran tangan tuan pun halus bak kerja langit. Saya ini sungguh kagum. Sarah, anak muda Amir Iskandar dah tolong keluarga Basri banyak sangat. Kau kena tolong saya, layan dia dengan baik. Jangan risau, Datuk Saudara. Saya faham. Anak muda Amir Iskandar, saya nak berkurung, nak kaji mendalam. Patung gangsa ni, biar Sarah, teman-teman jalan-jalan sekitar sini. Nanti malam, kita minum sama-sama. Alamak Pak Tua Basri, menyusahkan sangat. Tak payahlah. Encik Amir Iskandar, janganlah tuan menolak. Tuan dah tolong keluarga Basri banyak sangat. Kalau kami tak tunaikan layanan tuan rumah, dengar kabar nanti orang gelak kami. Betul tu. Kalau macam tu, terima kasih Cik Sarah. Encik Amir Iskandar, saya nak minum dengan tuan. Terima kasih kerana sudi beri patung gangsa tu. Cik Sarah, janganlah segan. Sebenarnya saya kurang arif dalam bidang antik. Patung gangsa ini cuma saya baikkan secara kebetulan. Encik Amir, janganlah merendah diri. Tapi kalau cakap pasal antik, bidang ni memang dalam sangat. Sekarang ni barang asli tak banyak, kebanyakan barang tiruan palsu. Khazanah sebenar, semua di tangan keluarga kaya. Contohnya pasar hantu di Kota Cendana, keluarga bangsawan biasanya berurusan di situ. Tapi nak jumpa khazanah sebenar, kena pandai menilai dan ada nasib baik. Pasar hantu? Jangan jam pasir naik taraf segala benda. Asalkan barang tu ada sedikit usia, walaupun barangan cacat, saya boleh ubah jadi khazanah tidak ternilai. Pasar hantu ni, nanti mesti saya pergi. Encik Amir, nampaknya awak minat sangat dengan antik. Malam ni kebetulan ada majlis. Boleh bawa awak tengok. Nak ikut tak? Memandangkan Cik Sarah jemput dengan ikhlas, saya pun terima dengan baiklah. Budak ni siapa? Pakai macam mana? Boleh masuk sini? Pengawal keselamatan buat apa? Oh, aduhai. Rupa-rupanya siapa? Penghantar makanan. Tuan Muda Amir Iskandar. Amir Iskandar, kau memang ada bakat. Boleh juga masuk majlis pertukaran antik bertaraf tinggi. Macam ni. Tuan Muda Zulkifli, Cik Amir Iskandar hari ini tetamu istimewa saya. Sila hormat sedikit. Hormat. Cik Besar Sarah Basri. Dia ni sebenarnya cuma budak miskin penghantar makanan. Nak pegang kasut saya pun tak layak. Amir Iskandar. Tak sangka kau ada potensi jadi si comel pula. Tak hantar makanan dah? Tukar kerja makan dedak? Tuan Muda Zulkifli,
kali lepas di Balai Seribu Khazanah, dikeluarkan oleh pengawal keselamatan. Lupa cepat sangat? Kau jangan guna Balai Seribu Khazanah nak tekan aku. Aku masih pelik. Kau si comel ni, mana mungkin ada rantai jet hijau diraja. Rupa-rupanya melekat pada Cik Besar Sarah Basri. Rantai jet hijau diraja kau tu? Bukan curi dari keluarga Basri, kan? Daripada sibuk pasal rantai saya dari mana, lebih baik tunaikan dulu. Janji kau nak makan rantai tu, macam mana? Kau jangan berlagak tak tahu malu. Cuba kau sentuh dia. Ini lelongan antik. Bukan tempat kau buat hal. Kau sentuh dia. Bermaksud menghina keluarga Basri. Ayo, Tuan Muda Zulkifli. Bertenang sikit. Kita tak payah layan lelaki yang naik pangkat sebab perempuan. Macam ni. Nanti kita pun turun taraf. Kalau Cik Besar Sarah Basri, मुश्किल से मिलती हैं। kita bagi muka pada keluarga Basri. Baik. Hari ini bagi muka pada Cik Besar Sarah Basri. Kita maafkan kau. Nanti kita tengok. Bos. Lukisan harimau turun gunung dari dinasti King ni, saya nak... Baik, Tuan Muda. Memang Tuan Muda Zulkifli, lukisan ni bernilai lebih 5 juta ringgit. Memang besar gaya. Betul. Goresan berus kuat. Pasti karya asli. Tuan Muda Zulkifli pandai pilih. Bos, mangkuk ni berapa? 3,000, tak boleh kurang. Saya ambil. Amir Iskandar. Nasib kau memang kutip barang buruk. Hah? Sini banyak barang berharga. Kau tak nak? Kau belanja 3,000 untuk mangkuk buruk? Nak pegang minta sedekah ke? Hah? Ha 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 ha. Aduh, saya nak mati gelak. Tuan Muda Zulkifli, jangan cakap macam tu. Tengok mangkuk ni, sangat sesuai dengan dia. Mungkin dia memang nak pegang mangkuk ni minta sedekah. Ha ha ha! Encik Amir Iskandar, barang ni nampak macam barangan cacat kilang rakyat. Lagipun ada kerosakan, mungkin langsung ada nilai koleksi. 3,000 ringgit, rasanya terbelanja sia-sia. Cik Sarah Basri, jangan risau. Saya tahu batas. Mangkuk ini hanya kotor sedikit. Saya pergi ke tandas, cuci sahaja. Naik taraf. Sasaran dikunci. Mangkuk pecah cacat dari tanur rakyat. Sedang dinaik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir masuk mod rehat. Masa rehat 3 jam. Kegunaan khas diraja. Kali ini saya tengok macam mana awak nak ketawa. Tulisan dan dakwah tegas. Semangat hidup. Memang karya asli pelukis terkenal dinasti King. Tuan Muda Zulkifli, lukisan ini sekarang nilai pasaran dijangka sekitar 3.960.000 ringgit. Tuan Muda Zulkifli memang pandai menilai mutiara. Tuan Muda Zulkifli cuma keluarkan tangan untuk 660,000 ringgit. Hebat sungguh. Alamak. Terima kasih Pak Tua Idris, nilai 5 juta ringgit saja. Duit kecil. Hanya untuk suka-suka. Wah. Tuan Muda Amir Iskandar dah balik rupanya. Mangkuk buruk dah bersih. Nak tak bagi Pak Tua Idris? Nilai juga? Mari-mari. Tolong nilai untuk saya. Anak muda zaman sekarang memang tak tahu diri. Ambil barang buruk saja. Anggap harta karun di sini. Hei Pak Tua Idris, you kena tengok betul-betul. Ni barang Tuan Muda Amir Iskandar, beli dengan harga tinggi 3,000 ringgit. Harta karun ni, jangan silap pandang. Betul. Mungkin Maharaja zaman dulu guna ini untuk kencing. Hahaha. Ini. Biru langit. Corak rekahan cakar ketam. Pak Lee, kenapa? Adakah mangkuk pecah ini? Masih ada kisahnya? Astaga, karya asli Tanurru. Karya asli Tanurru. Harga permulaan lelong benda ini sekurang-kurangnya 330 juta ringgit. Hah? 330 juta ringgit. Saya tak silap dengar kan? Karya asli Tanurru? Itu peringkat legenda. Barang antik, seluruh dunia tak sampai 100 biji.
Biru langit selepas hujan reda. Warna sebegini untuk masa depan. Ini benar-benar karya asli Tanur Ru Dinasti Song Utara. Jumlah masih ada tak sampai 100 biji. Khazanah tiada tandingan. Macam mana, Tuan Muda Jing? Lukisan anda seharga RM3,960,000 berbanding milik saya RM1,980. Mangkuk pecah kecil ini nampak kurang sebanding. 330 juta ringgit. Chen Hao, macam mana dia dapat nasib begini? Kalau tahu dulu dia ada nasib baik sebegini, tak patut saya menyusahkannya. Kalau tidak, sekarang saya pun dah jadi wanita kaya beraset melebihi 66 juta ringgit. Adik muda, jual khazanah ini pada saya. Saya tahu RM396 juta. Saya pindah wang sekarang. RM396 juta. Sah. Duit masuk ke dompet Jaya RM396 juta. Wang dan barang sudah selesai. Tahniah, Pengarah Chong. Baik. Encik Amir, Sarah hari ini dapat lihat banyak perkara. Tak sangka Encik bukan saja mahir dalam perubatan, malah kepakaran menilai khazanah pun tiada tandingan. Ayo, Cik Sarah berlebih puji. Saya cuma bertuah. Tuah juga sebahagian daripada keupayaan. Encik Amir, kalau ada masa nanti, Cik Sarah, ada apa? Cik Sarah, ada apa? Aduh, Cik Sarah, apa yang berlaku? adik saya Irfan, dia kena perangkap. Gunakan dana keluarga tanpa izin untuk beli sebuah syarikat sisa kimia yang hampir muflis. Syarikat sisa kimia? Cik Sarah jangan risau dulu. Saya teman Cik ke rumah keluarga Basri. Terima kasih Encik Amir. Tak boleh begini. Este elixir de eterna juventud. Sudah larang kamu berniaga? Tak nak dengar. Syarikat buruk itu rugi setiap tahun. Dalamnya cuma ada sisa kimia yang tak boleh dilupuskan. Kamu cakap beli untuk apa? Pak Cik, kawan saya kata kawasan itu nak dibangunkan. Cuma beli, bolehlah jual balik untung berganda. Tak sangka ini perangkap. Kawan, kau kena tipu tapi masih tolong orang kira duit. Pelaburan ini buat keluarga Basri. Langsung rugi 330 juta ringgit. Rantaian modal pusingan. Nanti putus terus. Tak boleh biarkan begitu saja. Lubang dana 330 juta ringgit terlalu besar. Betul. Pada pandangan saya, kesilapan besar Irfan Basri ini kerana cabang sulung keluarga tidak cekap. Sarah Basri, kuasa pengurusan keluarga ini, patut diserahkan sekarang. Pak Cik kedua, beri kami sedikit masa lagi. Kami pasti akan cari cara. Kumpulkan dana ini. Kumpul? Tunai 330 juta ringgit. Nak kumpul dengan apa? Dengan longgokkan sisa kimia beracun itu ke? Tunggu. Boleh saya tengok kontrak pemerolehan syarikat ini dan penyata penyelesaiannya? Nak tengok buat apa? Awak cuma orang luar. Bolehkah besi buruk itu jadi emas? Encik Amir Iskandar, semua itu peralatan lama dan bahan kimia terbuang. Tak ada apa nak ditengok. Cik Besar Sarah Basri, biar saya tengok. Siapa tahu ada peluang. Memang semua sampah. Tapi jam pasir serbaguna saya, kalau boleh naik taraf peralatan ini, lepas tu jual, mungkin boleh dapat untung. Cik Besar Sarah Basri dan semua orang tua keluarga, syarikat ini walaupun sekarang nampak seperti aset negatif, tapi saya masih rasa ada nilai untuk diselamatkan. Selamatkan? Hahaha. Sungguh menggelikan hati. Longgokkan besi buruk itu, orang kutip barang lusuh pun tak nak. Memandangkan semua rasa syarikat ini cuma beban, kalau begitu, serahkan saja pada saya. Encik Amir Iskandar, apa kau cakap? Kau nak ambil alih syarikat ini? Budak, kau tak siuman ke? Ini lubang dana 330 juta ringgit. Memang lubang rugi besar. Adakah dia nak tolong aku keluar dari kesusahan? Amir Iskandar, jangan terlalu terburu-buru. Aku tahu kau nak tolong aku. Tapi ini 330 juta ringgit. Bukan jumlah yang kecil. Jangan sebab nak tolong aku, kau sendiri jadi rugi besar. Ini 330 juta ringgit, harganya tak tinggi pun. Berani cakap besar. Tunai 330 juta ringgit. Kau cuma gerakkan mulut, boleh keluarkan?
396 juta ringgit. Kau sebenarnya siapa? Cik Amir Iskandar memang hebat di usia muda. Tadi, kami tak kenal kehebatan Tuan. Tuan, jangan ambil hati. Ya, Abang ipar, kau ibarat ibu bapa kedua aku. Aku Irfan Basri. Nantinya akan berkhidmat untukmu. Irfan Basri, jangan panggil sembarangan. Kalau memang tiada siapa yang bantah, syarikat ini aku ambil alih lah. Baik, tak ada masalah. Saya akan sediakan kontrak pemindahan segera. Encik Amir Iskandar, hari ini kau telah banyak menolong keluarga Basri. Malam ini saya jadi tuan rumah. Mari kita ke Balai Gemilang, berkumpul dan berjamu. Baik. Jam pasir aku boleh naik taraf benda fizikal. Kalau terus letak atas kontrak, apa akan jadi? Perjanjian pemindahan aset lama dan lusuh sedang dinaik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir memasuki masa rehat. Masa rehat 24 jam. Kenapa jadi macam ni? Sudah tidak berkesan? Abang ipar, fikir apa? Jom makan. Oh, Abang ipar sini. Budi tak perlu dibalas. Semua dalam marak ni. Makanlah, abang ipar. Wah. Ini bukan Sarah Basri ke? Dengar-dengar modal keluarga putus. Tapi masa macam ni pun, kau masih ada mood makan minum sepuasnya? Danish Farid, ini majlis peribadi. Sila keluar. Irfan Basri. Dengar kata kau beli kilang tu? Sangka tak sangka, kau boleh tertipu. Siapa sangka seorang lelaki, hahaha. Danish Farid. Jaga mulut kau. Kenapa? Nak gaduh ke? Dengan keadaan keluarga Basri, sekarang separuh mati macam ni? Nak lawan aku dengan apa? Hehe. Sarah Basri, mulai hari ini, di Kota Seri ini, keluarga Farid yang berkuasa. Kalau kau bijak, ikutlah aku. Barangkali aku boleh pertimbangkan untuk beri keluarga Basri sedikit rezeki nanti. Pergi, kau tak dialu-alukan di sini. Hahaha. Baik, aku pergi. Tapi, tak lama lagi aku buat kau merangkak, minta tolong aku. Pengarah Amir Iskandar. kamu Kami adalah kaki tangan syarikat sisa kimia yang tuan baru beli. Hahaha. Rupa-rupanya, siapapun bukan. Cuman anjing kehilangan tuan dari kilang kimia. Kenapa nak jumpa tuan baru? Minta sedekah? Diam. Pengarah Amir Iskandar, syarikat kita ada paten pembersihan sisa yang amat maju. Dulu masalah bahan tak dapat diselesaikan. Tapi tadi, bahan ini telah berjaya dicipta oleh pakar bidang berkaitan. tunggu sekejap. Saya tak berapa faham. Maksudnya, syarikat kita sudah menjadi syarikat termaju dalam bidang pemurnian sisa. Abang ipar, betul ke dia cakap ni? Sis. Longgokkan besi buruk kau tu. Nak kata termaju? Encik, tolong hormat sikit. Teknologi kami sudah dapat pengesahan awal dari Badan Perwibawaan Antarabangsa. Halo? Ya, pengarah Amir Iskandar ada di sini. Boleh saya bercakap dengan Encik Amir Iskandar? Saya ketua projek dari Kumpulan Modal Bintang Jaya. Hello. Saya Amir Iskandar.
memandangkan pencapaian teknologi pemprosesan sisa kimia industri syarikat Tuan yang merentas zaman ini, kumpulan modal bintang jaya lepas mesyuarat tergempar telah melatih syarikat Tuan sebagai strategi modal kami. Ini mustahil. Untuk menyokong pengeluaran teknologi Tuan, kumpulan akan suntik dana sebagai dana sokongan khas. Sila semak akaun Tuan. Wakil kami akan hubungi Tuan nanti. Hahaha, berlagak macam hantu. 660 juta? Kau ingat kumpulan bintang jaya? Milik keluarga kau ke? Dana masuk. 660 juta? Tak mungkin. 660 juta ringgit. Tak mungkin. Tuan Muda Farid, tolong jaga percakapan awak. Mempersenda kumpulan modal bintang jaya, rakan kerjasama strategik terbaik kami, Jabatan Undang-Undang kami, akan mengambil tindakan. Baiklah. Amir Iskandar kan? Nanti kita lihat. Pengarah Amir, kalau begitu kami akan ganggu awak lagi. Bagus. Seronoknya Abang Ipar. Awak nampak tak tadi muka Danish Farid tu? Hahaha, muka dia memang teruk. Seronok memang seronok. Tapi syarikat besar ni, dengan modal 660 juta ringgit tu, macam mana nak urus? Dulu saya cuma hantar makanan, awak suruh saya urus syarikat, bukan ke dipaksa buat kerja yang tak pandai. Apa susah sangat, Abang Ipar? Awak boleh serahkan pada keluarga Basri. Kami tolong uruskan percuma. Macam ni, awak boleh jadi bos lepas tangan. Diam. Ini syarikat bernilai 660 juta ringgit. Keluarga Basri kita ni, mana layak nak urus? Lagipun, pakcik kedua dan ketiga mereka. Sarah, sebenarnya Irfan Basri betul cakap, saya memang perlukan bantuan uruskan ni. Encik Amir, maksud awak? Saya nak beri kuasa penuh, awak uruskan untuk saya. Bakat perniagaan awak di Kota Seri memang terkenal merata. Sebagai balasan, saya boleh beri dividen saham keuntungan 20%. 20%? Abang Ipar, memang besar gaya awak. Alamak, tak boleh, tak boleh. Encik Amir Iskandar, saya takut gagal kepercayaan awak. Sarah, awak tolonglah saya boleh tak? Baiklah, memandangkan Encik Amir Iskandar, begitu percayakan saya. Sarah akan berusaha sepenuh hati, takkan kecewakan awak. Cuma, untuk kemudahan lapor kerja nanti, apa kata awak pindah ke rumah saya? Hah? Sebenarnya, rumah saya agak besar. Sarah, Amir Iskandar serahkan syarikat kepada awak uruskan keluarga Basri. Semestinya dapat bahagian terbesar. Rancangan ini boleh cairkan aset 132 juta ringgit. Kenapa awak tak luluskan? Pakcik kedua, buat begitu terus, rugikan Encik Amir Iskandar. Kepentingan Amir Iskandar, dia hanyalah penghantar makanan. Buat alang-alang je dah cukup. Awak dari keluarga Basri, semestinya utamakan kepentingan keluarga Basri. Pakcik kedua, Encik Amir Iskandar percayakan saya, baru serahkan hal ini pada saya. Saya tak mungkin buat perkara mungkir janji dan maruah macam ni. Berani sungguh. Awak ada hormat langsung pada orang tua kami. Keluarga besarkan awak. Sekarang suruh awak balas budi. Ada masalah ke? Saya bagi tahu awak. Rancangan ini, awak luluskan pun kena lulus. Tak lulus pun kena lulus. Hal ini bincang elok-elok dahulu. Haha. Tuan Muda Farid, tekanan dari pihak saya sudah diberikan. Sekarang giliran awak pula. Lambat-lambat ni masih kerja lebih masa? Kenapa awak datang? Terima kasih. Adakah awak ada masalah? Ya pakcik kedua saya, semua cadangan yang dia kemukakan ini hanya untuk sangat untuk diri sendiri. Dia langsung ambil kira pembangunan jangka panjang syarikat. Walaupun saya tanggung tekanan dan selesaikan mereka, tapi dia selalu gunakan alasan kepentingan keluarga untuk tekan saya. Saya betul-betul tak tahu nak buat apa. Boleh saya bawa kertas rancangan ini balik untuk kaji? Tak payahlah, Encik Amir Iskandar. Cadangan ini terlalu susah nak diubah. Saya dah hampir nak berputus asa. Lebih baik awak jangan buang masa di sini. Jangan risau, Pengarah Basri. Saya tahu batas saya. Awak rehatlah awal. Saya pergi dulu. Naik taraf.
Sasaran dikunci. Kertas rancangan perniagaan yang lemah sedang dinaik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir masuk mod rehat. Masa rehat 3 jam. Tak sangka rancangan yang dinaik taraf ni boleh dedahkan rahsia sulit keluarga Basri dan Farid. Menarik. Sarah, awak dah fikir semalaman. Sekarang patut beri kami. Pak Cik kedua, cadangan ini terlalu lemah. Saya tak boleh setuju. Awak, Mengarut. Saya rasa awak dah tak waras. Kalau tahu awak begini, berbelah bahagi. Dulu, tak patut sokong awak naik. Pak Cik Basri, macam mana cakap dengan Sarah? Begitu? Tuan Muda Farid, awak akhirnya datang. Mari sila duduk. Danish Farid. Ini rumah keluarga Basri. Macam mana kau masuk? Tentu saja disebabkan dua pakcik baik kau tu. Lagipun, sekarang aku pemegang saham utama. Keluarga Basri. Kenapa tak boleh masuk? Kamu ajak musuh masuk rumah. Biarkan orang luar sentuh aset keluarga kami. Sarah, jangan cakap macam tu. Kami dah putuskan nak kahwinkan kau dengan keluarga Farid. Mulai sekarang, kau isteri pengarah Farid. Mimpilah. Aku mati pun tak nak kahwin masuk keluarga Farid. Bukan kau yang tentukan. Ika Cik Sarah. Untuk aku, hari ini aku nak langsung sahkan perkahwinan ini. Jangan datang dekat. Berhenti. Berani. Ganggu kakak aku. Aku pukul mati kau. Amir Iskandar, kau berani pukul aku? Aku beritahu kau, sekarang aku bukan saja pewaris keluarga Farid. Aku juga pemegang saham utama. Keluarga Basri. Lepas aku keluar, aku pasti buat kau. Mati tak ada tempat kubur. Tuan Muda Farid, orang yang mati tak ada kubur? Kau lah kot. Kalau aku tak silap lihat, wanita dalam gambar ni, ibu tiri kau kan? Dan juga isteri sekarang, orang paling berkuasa kumpulan Farid. Kau maksudkan apa? Danish Farid, kau pun tak nak ayah kau tahu hubungan kau dengan ibu tiri kau kan? Aku... Danish Farid, tanda tangan kontrak pemindahan ni. Pulangkan aset kumpulan Basri kepada Sarah Basri. Kalau tak, saya akan terus hantar gambar kamu dan ibu tiri kamu ke telefon ayah kamu. Amir Iskandar, cuma nak ugut saya macam ni? Saya bagi tahu kamu, tuan muda ini takkan tunduk walau mati. Kalau berani, hantar sekarang. Baik, beraninya. Kalau macam tu, bagaimana dengan bukti kukuh pengelakan cukai kamu ni? Jumlah wang terlibat dalam kes ni mesti cukup untuk buat kamu membusuk dalam penjara. Alamak, biar saya fikir. Kalau kamu masuk dalam keluarga Farid kamu, takkan ada pewaris lagi. Ini pun kamu tak takut? Walaupun saya masuk penjara, apa sangat? Saya bagi tahu kamu, saya ada lagi seorang adik. Keluarga Farid kami. Takkan bimbang tak ada pewaris. Bagaimana kalau saya boleh buktikan adik kandung kamu tu sebenarnya anak kamu sendiri dan kamu dengan ayah kamu langsung tak ada hubungan darah? Ini mustahil. Memandangkan kamu dengan Haris Farid, tak ada hubungan darah? Anak siapa sebenarnya dia? Anak angkat Pak Tua Basri? Firdaus Basri. Kamu merepek. Wah, ada lagi orang hebat? Firdaus Basri. Pada mulanya, kamu diambil sebagai anak angkat oleh Pak Tua Basri. Selepas dia meninggal dunia, demi kepentingan diri sendiri dan kedudukan, kamu menjalinkan hubungan sulit dengan bekas istri ketua keluarga Farid, Haris Farid, lalu melahirkan Danish Farid. Betul kan? Kemudian, untuk halang maklumat bocor, kau bunuh ibu Danish Farid. Barulah keluarga Basri dan Farid
Jadi begini, Kau, dari mana kau dapat maklumat ini? Ayah, apa ayah buat di sini? Shikomel. Encik Amir Iskandar. Terima kasih jemput saya dengar. Kalau tak, saya masih terpedaya. Keluarga Farid saya hampir dirosakkan si kacak ini. Jemputlah. Tangkap si kacak dan Firdaus Basri ini, bawa pergi ke keluarga Farid untuk diurus. Pengarah Basri. Hari ini semua salah saya. Saya yang bersalah. Danish Farid rampas equity keluarga Basri. Nanti saya hantar orang, pulangkan semuanya. Encik Amir Iskandar. Perkara hari ini, saya, Haris Farid, berhutang budi besar pada awak. Selepas ini, kalau ada apa-apa perlu, keluarga Farid sanggup mati sekalipun. Amir Iskandar. Terima kasih. janganlah terlalu bersopan. Malam ini, boleh datang rumah saya? Ada hal nak cakap. Boleh, Esok, di Kota Seri ada lelongan antik bertaraf tertinggi. Saya simpan tempat duduk tertinggi untuk awak. Bukankah awak suka mencari harta antik? Pergi tengoklah. terima kasih Cik Sarah Basri. Encik Amir Iskandar. Hari ini nasib baik ada awak. Saya boleh terlepas daripada bahaya. Kalau tak, Allah, mana ada. Semua tu saya patut buat. Cik Sarah Basri, lelongan esok itu, awak akan pergi? mungkin tak boleh. Esok, keluarga Basri. Banyak hal perlu diatur. Tapi, esok saya boleh hantar orang, hantar awak pergi. Baik. Cik Sarah Basri, awak banyak minum. Saya hantar awak pulang. Amir Iskandar. Saya tak mabuk. Sebenarnya, saya suka awak. Awak, Wei, nak buat apa? Ada surat jemputan ke? Nak masuk saja tanpa fikir. Siapa rupanya? Amir Iskandar rupanya? Ya, Amir Iskandar. Lepas tinggalkan Sarah Basri, acara macam ni pun, awak tak boleh masuk. Ah! Ayo! Tuan Muda Zulkifli, jangan cakap macam tu. Mungkin dia datang memohon kerja, jadi pelayan. saya ada surat jemputan. Palsu. Ada! Amir Iskandar, buat saya gelak. Jangan-jangan awak dibuang oleh Sarah Basri, bawa surat jemputan palsu, nak tipu orang. Tentu. Tentulah. Cik Besar Sarah Basri dah bosan, buang dia. Sekarang, buat surat jemputan palsu. Nak selit masuk, cari barang murah. Nak menyedapkan hati Cik Sarah. Merayu dia, jangan tinggalkan saya. Wei, Amir Iskandar. Biar saya ajar awak. Ini barulah surat jemputan sebenar. Tuan Muda Zulkifli, surat jemputan tuan tiada masalah. Sila masuk. Nampak? Inilah yang dikatakan berwibawa. Faham? Takkan Bos Hamzah salah ambil surat jemputan? Peliknya, Kita pergi? Encik ini, yang encik pegang ini, jangan-jangan surat jemputan VIP paling utama?
Yang Encik pegang ini, mungkinkah surat jemputan VIP paling utama? VIP paling utama? Mana boleh? Keluarga kami cuma dapat surat jemputan biasa. Dia ni dapat yang VIP paling utama? Betul lah. Dia tu cuma lelaki yang ditinggalkan wanita kaya. Surat jemputan ini mesti surat palsu. Encik, maaf sangat. Bolehkah saya lihat surat jemputan Encik? Betul. Ini memang surat jemputan, tahap tertinggi. VIP paling utama. Tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Encik Amir Iskandar, tadi kami kurang ajar. Sila masuk. Saya akan aturkan khidmat khas untuk Encik. Baik. Esok tak payah datang kerja. Pergi ambil gaji di kewangan. Penyelia, bukan salah saya. Saya memang tak pernah nampak surat jemputan macam ni. Masa mesyuarat, saya dah tekankan berapa kali. Surat jemputan VIP paling utama. Rupa macam mana? Awak tak ingat ke? Nak simpan awak buat apa? Surat jemputan VIP paling utama. Rupa macam mana? Awak tak ingat ke? Nak simpan awak buat apa? Penyelia, jangan pecat saya. Saya langsung tak tahu pasal surat jemputan VIP. Sesungguhnya sampai Bashir Dosin. Hari ini saya ganti kawan untuk bekerja shift. Saya tak pernah nampak pun. Ganti shift? Semua pengawal keselamatan tetap. Siapa benarkan awak ganti shift? Siapa beri laluan belakang? Kak, Abang Ipar, tolonglah cakap untuk saya. Rupa-rupanya awak berdua berani sungguh panjang tangan. Sampai sistem keselamatan, lelongan kami pun berani masuk campur. Ini salah faham. Biar saya jelaskan. Tak payah jelaskan. Mulai hari ini, lelongan kami akan batalkan. Layakan awak untuk hadir pada masa depan. Aduh. Tuan Muda Zulkifli, kenapa pukul saya? Kenapa pukul? Kalau bukan sebab beri kerja pada adik awak ini. Saya tak akan tersinggung. Penyelia lelongan ini. Tuan-tuan, gelang Yet Hetian dari dinasti King ini, harga mulanya RM66,000. Ni apa benda? Gelang mutu macam ni pun boleh dibawa lelong? Betul. Lelongan awak ni macam mana? Asyik tunjuk barangan biasa-biasa sahaja. Saya tawar RM66,000. Saya nak... RM66,000 kali pertama. RM66,000 kali kedua. Baik, tuan ini tawar RM66,000. Jual. Budak ni siapa? Dari mana datang? Agaknya orang kaya baru kot. Tuan-tuan, seterusnya akan dipamerkan khazanah penutup utama untuk lelongan kali ini. Ini, warna glasir ini, corak retakannya, terbaik. Sungguh terbaik. Tak disangka, hari ini aku dapat lihat sendiri bekas basuh tikus ru. Bekas basuh tikus ru, Song Utara, harga tawar bermula RM150 juta, kenaikan minimum RM5 juta. Aku tawar 200 juta. 225 juta, jangan ada yang saing. 950 juta. RM1 bilion. 1 bilion sekali, 1 bilion 2 kali, 1 bilion 3 kali. Terjual. Maafkan saya, hari ini saya menang lagi. Duit masuk bank. RM1 bilion. Wahai adik, tuan asal bekas ini, Anda kan hebat sungguh di usia muda. Mari kita berkawan. Wei, adik. Abaikan dia. Kalau ada barang bagus lagi, hubungi saya dulu. Terlalu baik, tuan-tuan. Tapi, saya ada hal hari ini. Saya pergi dulu. Kita sambung lain kali. Naik taraf. Sasaran dikunci. Gelang jet biasa. Sedang dinaik taraf? Naik taraf berjaya. Jam pasir berehat. Masa rehat sejam. Ini jet jenis apa? Kenapa? Rasa hangat bila dipegang? Amir Iskandar, pegawai kewangan syarikat hari ini, kata dalam akaun syarikat, tiba-tiba ada 1 bilion. Anda tahu kenapa? RM1 bilion? Oh, itu hasil saya hari ini. Dapat hari ini 1 bilion ringgit. Awak pergi buat apa? Hari ini, saya pergi pasar gelap cari rezeki. Lepas tu saya pergi satu lelongan. Jual barang tu, untung RM2 bilion. Alamak! Memang tak adil. Sangatlah. Awak cari duit. Senang sangat ke? Oh ya. Ni, Sarah, awak tahu tak gelang jet ni? Jenis apa? Amir, gelang ni awak dapat dari mana? Ni khazanah tak ternilai. Tak ternilai harganya. Betul. Bila pegang gelang ni, saya rasa ada aliran hangat seluruh badan. Kata orang, cuma jet pusaka, mentari hangat, ada kesan ajaib macam ni. Amir, awak memang hebat. Barang bagai ni pun, awak boleh dapat. Saya beli je sembarangan.
Awak ni selalu sembunyikan kebolehan. Sarah, kalau gelang ni istimewa sangat, awak pun suka, saya bagi gelang ni kat awak lah. Amir, terima kasih. Awak baik sangat pada saya. Kak, abang ipar, tak baik. Benda besar dah jadi. Irfan Basri. Kak, saya sengaja nak rosakkan mood awak, tapi kali ni memang ada hal penting. Irfan tu, tenang, awak cakap dulu. Apa hal ni? Kak, abang ipar, tak baik. Datuk saudara kita tiba-tiba pengsan. Apa? Bukankah datuk saudara selalu sihat? Macam mana boleh pengsan? Aduh, Sarah, jangan gelisah. Kita pergi klinik dulu. Lihat keadaannya. Betul, betul. Kita pergi klinik dulu. Irfan, cepat kita pergi. Jom. Datuk saudara, kenapa sakit teruk begini? Guru terlalu obses dengan kitab 9 jarum pemulih muda tu. Siang malam asyik kaji, tambahan pula. Sibuk rawat pesakit. Badannya kecundang, lalu jatuh sakit. Sarah, Irfan, Cikgu Amir, kamu dah sampai. Pak Tua Basri, walau kerja sibuk mana pun, jaga badan juga kena. Alah, badan apa semua tu? Cikgu Amir, set 9 jarum pemulih muda ni sungguh berkesan. Sepanjang masa ni, guna teknik jarum ni, banyak orang terselamat. Sekarang fikir balik, dalam hidup dapat jumpa, teknik jarum ni sungguh bertuah, mati pun tak menyesal. Datuk saudara, jangan cakap pasal mati. Penyakit ni mesti boleh sembuh. Hai, tak boleh sembuh dah. Angin sejuk masuk badan ni. Batok. Nak selamat, kena ada benda paling panas halau sejuk. Tapi badan aku sekarang lemah tak tahan tonik. Aduh, hidup tak lama dah ni. Datuk saudara, cubalah ini. Wah, hangatnya. Sungguh hangat. Jadi ini jet pusaka mentari hangat? Barang berharga begini, kau dapat dari mana? Haha, bagus. Hahaha, anak muda Chen. Kau bukan setakat pakar perubatan, malah berkali-kali selamatkan keluarga Sun dari kesusahan. Hari ini, si tua ini akan ambil keputusan, kahwinkan Sun Yingsue denganmu. Kau setuju? Saya setuju. Pak Tua Sun, jangan risau. Saya bersumpah, sepanjang hidup saya, pasti akan layan Yingsue dengan baik. Sama sekali, tak akan biarkan dia hidup sengsara. Bagus. Anak muda Chen, ini kitab rahasia perubatan, warisan keluarga Sun 1000 tahun. Mengikut adat nenek moyang, hanya wariskan pada lelaki. Tapi saya tak punya anak lelaki. Si Sun Xiaobao nakal ini, fikirannya langsung tak pada perubatan. Datuk saudara, saya mengantuk bila baca buku kan? Kamu pun tahu. Anak muda Chen, saya nak wariskan kitab ini padamu. Dengan bakatmu, pasti boleh sebarkan ilmu perubatan keluarga Sun ke seluruh dunia. Pak Tua Sun, jangan bimbang. Saya pasti akan tekun kaji. Sama sekali tak akan mengecewakan harapanmu. Kenapa kebanyakan cuma resipi selesema biasa? Biar saya lihat. Ada ubat luka di sini. Ada juga pil seri wajah. Malangnya. Bahagian penting. Tak nampak jelas. Aduh, ingatkan buku ini nak buat saya kaya. Tapi, cuma buku buruk. Aduh, jangan gelabah. Pada saya, buku ni agak bagus. Beri saya masa. Saya nak balik bilik, kaji betul-betul. Mungkin ada jumpa cara.
naik taraf. Kitab perubatan lama dinaik taraf. Naik taraf berjaya, jam pasir berehat, masa rehat 24 jam. Wah, ubat luka, pil seri wajah, dan lagi ada pil awet muda. Sarah, Irfan, cepat masuk. Cepat tengok. Wah, ubat luka versi lengkap. Pil seri wajah. Dengan pil awet muda, Amir, macam mana awak buat? Kalau ini betul, mana-mana satu boleh gegar dunia perubatan? Betul ke? Kalau macam tu, cepat panggil Pak Tua Basri. Sini tengok. Ya betul. Panggil Datuk Saudara tengok. Datuk Saudara. Wah. Mata terbuka luas. Kitab perubatan ini saya kaji seumur hidup, tak nampak apa-apa. Tak sangka, beri pada Amir, tak sampai sehari dah lengkap. Amir, awak memang hebat. Bagi saya sebelum mati, peluang tengok puncak tertinggi perubatan. Datuk Saudara, jangan cakap macam tu. Aduh, malangnya saya dah tua ni. Tak banyak masa lagi. Walaupun jumpa kitab suci ini, ubat di dalamnya tak sempat dihasilkan. Datuk Saudara, dalam naskah ubat ini bukan ada tercatat resipi rahsia ubat awet muda. Kita cuma perlu hasilkan pil awet muda ini. Bukan selesai? Betul, Datuk Saudara. Kalau Datuk makan pil ini, boleh hidup ratusan tahun lagi. Keluarga Basri kita. Memang tiada tandingan. Aduh. Datuk Saudara, kenapa mengeluh? Ini sepatutnya berita gembira besar. Datuk Saudara, mungkinkah resipi ubat dalam ini salah? Pil awet muda ini, pil seri wajah dan ubat luka. Semua perlukan herba seperti Ganoderma 10.000 tahun, teratai salji 10.000 tahun, dan ubat roh 10.000 tahun. Herba macam ini, sepanjang sejarah pun susah nak jumpa. Ah? Kalau macam tu, resipi ubat ini jadi hiasan sahaja? Sia-sia gembira. Datuk Saudara, herba 10.000 tahun susah cari. Tapi benihnya mesti senang didapat. Benih? Asalkan awak cari semua benih herba, dalam resipi ini, saya ada cara tanam dengan jaya. Saya jamin, selepas matang, khasiatnya setanding ubat roh 10.000 tahun. Amir Iskandar, awak cakap betul? Tentu betul. Tapi, hal cari herba ini, harap Datuk uruskan. Alah, serahkan pada saya. Hahaha. Budak nakal. Cepat ikut aku! Datuk, perlahan sikit. Perlahan. Sakit. Datuk dan Irfan Basri pantas betul. Sepantas itu, dapat kumpul semua benih. Naik taraf. Sasaran dikunci. Benih ubat biasa, sedang menaik taraf. Naik taraf berjaya. Jam pasir masuk waktu rehat, masa rehat 12 jam. Benih unggul. Siap. Datuk, masuk sini bawa satu vas bunga. Berisi tanah. Abang Ipar, nak pasu bunga buat apa? Tanam ubat. Tanam ubat? Ini tumbuh secepat ini? Wah! Bunga ini harumnya. Warnanya, baunya, rupanya tak kalah dengan ubat roh 10.000 tahun. Datuk, sekarang herba dah lengkap. Boleh mula meramu ubat? Ya, meramu ubat. Aduh, Irfan Basri. Sarah Basri, cepat ikut aku! Alamah. Aduh. Amir Iskandar, kami yang tak pandai. Buang sia-sia, herba berharga ini. Amir Iskandar. Aduh. Sebab kami terlalu bodoh. Abang Ipar, maafkan kami. Semua herba itu, kami rosakkan semasa meramu. Datuk, Sarah Basri, jangan cakap begitu. Herba-herba ini memang benda luar biasa.
Mana senang nak ramu, gagal itu biasa. Tapi, Datuk, kamu dah cuba sedaya upaya. Selebihnya, serahkan pada aku. Ni dah jadi arang batu. Kau masih boleh selamatkan? Serahkan pada saya. Tapi, saya perlukan tempat yang benar-benar sunyi. Kamu semua keluar rehat dulu. Tunggu berita baik saya. baiklah, jom kita keluar. Sekarang terpulang pada kau. Naik taraf. Sasaran dikunci. Pil rosak sedang dinaik taraf. Berjaya dinaik taraf. Masa rehat 24 jam. Bagusnya. Berjaya. Datuk Saudara Sarah Irfan, masuklah cepat. Macam mana? Warna ini, pil seri wajah, ubat luka, pil awet muda. Amir, kau betul-betul berjaya. Astaga, Amir. Kau memang hebat. Abang ipar hebat. Saya nak cuba ubat. Cubalah. Betul-betul hilang. Parut pun tak ada. Amir, pil awet muda ini, bolehkah saya makan satu? Datuk Saudara, ubat ini memang untuk awak. Cubalah cepat. Hehe, baik. Saya makanlah. Datuk Saudara, awak kembali muda. Betul ke? Sekarang saya rasa badan penuh tenaga. Kalau begitu, pil seri wajah ini, Cubalah. Kak, kulit kakak jadi macam kulit bayi. Pil seri wajah ini memang luar biasa. betul ke? Dengan 3 ubat ajaib ini, mulai hari ini, syarikat kita akan jadi syarikat ubat nombor 1 dunia. Hahaha. Pak Tua Sun kan? Kenapa tiba? Jadi muda sebegini? Buat pembedahan plastik? Hahaha. Rakan-rakan lama, saya tak buat pembedahan plastik. Sejujurnya, saya makan sebutir pil awet muda, baru jadi macam ni. Pil awet muda? Betul ke Pak Tua? Mestilah betul. Pak Tua dah muda begini, mana boleh tipu. Pak Tua, keluarga Idris sanggup bayar 5 bilion ringgit untuk beli sebutir pil awet muda. Saya sanggup bayar 10 bilion ringgit. Diam dulu. Pil awet muda ini bukan saya yang buat, tapi menantu lelaki keluarga Sun, Chen Hao yang hasilkan. Korang yang nak ubat, tanya dia sendiri. Encik Chen Hao, Anda sebut harga. Berapa pun saya nak. Jangan tergesa-gesa. Jangan berebut. Pil awet muda ini, semua akan dapat. Bila batch seterusnya siap, kami akan adakan lelongan di villa keluarga Sun. Masa itu, semua dijemput hadir. Baguslah, Encik Chen Hao. Mulai sekarang, semua keluarga bangsawan Kota Jiangcheng akan hormati Anda sebagai pemimpin. Terima kasih, Jam Pasir. Kau buat saya jadi orang di atas segala orang.